Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya Nurul Zahira Razi. Berikut rangkuman berita utama. Perkembangan lanskap global kini menuntut negara anggota ASEAN mendepani cabaran masa depan yang semakin kompleks. Justru Malaysia selaku pengerusi ASEAN tahun depan bersedia menggalas tanggungjawab besar itu demi kemajuan negara serantau. Our chairmanship theme of inclusivity and sustainability reflects a vision of ASEAN where all members, regardless of size or economic capacity, benefit from growth and development. Beliau berkata demikian dalam syarahan umum di Peking University, Beijing. Syarahan bertajuk memperkukuh masa hadapan Malaysia, China dan pemusatan ASEAN dalam peralihan perintah global. Dalam usaha membantu mengembalikan keamanan di Myanmar, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia sebagai pengerusi ASEAN komited untuk menggalakkan pelibatan negara anggota, rakan dialog utama dan organisasi antarabangsa untuk mencari penyelesaian dalam konflik negara itu. This is a concept that places ASEAN at the heart of regional peace, security and economic cooperation. Our region should interact constructively with global powers while maintaining our independence and promoting regional stability. That's why we have asserted in no uncertain terms that we will not tolerate any unilateral decision that dictate other nations. Lebih 5,000 peluang pengajian di peringkat TVET ditawarkan menerusi 114 institusi kemahiran China. Ia antara yang dicapai menerusi pertemuan Perdana Menteri dengan rakan sejawatan dari China, Li Qiang. Kesediaan membantu dalam banyak permintaan kita, soal kerangka pembasmian kemiskinan, soal peluang bantuan pendidikan, soal 5,100 tempat TVET untuk di agak peringkat kemahiran tinggi. Kemudian saya tekankan soal kerjasama silang budaya. Semua ini kesempatan kita sampaikan bila ada pertemuan berdua dengan Presiden dan juga Premier. Kadar bantuan bina rumah baharu dan baik pulih kediaman di bawah program perumahan rakyat sejahtera dinaikkan. Keluasannya turut ditambah daripada 660 kepada 680 kaki persegi. Perumahan rakyat termiskin tukar kepada program perumahan rakyat sejahtera, dan kalau dulu bina baru adalah 66,000, ya. Sekarang kita naikkan pada 79,000 di Semenanjung, ya. Manakala untuk baiki rumah dulu 15,000, kini dinaikkan pada 20,000, dan untuk Sabah dan Sarawak serta Labuan, ya, untuk bina baru dulu 79, kini naik kepada 85,000. Untuk baik pulih dulu 17,000, kini naik kepada 20,000. Pemilihan U-Mobile sebagai penyedia rangkaian 5G kedua Malaysia dibuat MCMC menerusi proses tender, bukan penganugerahan terus. Ia tidak bertentangan syarat khas lesen bagi suatu lesen individu. Menteri dan Timbalan Menteri Komunikasi juga tidak terlibat sama sekali dalam pemilihan U-Mobile. Pemilihan syarikat pelaksana rangkaian 5G kedua dibuat berdasarkan gabungan beberapa faktor seperti rancangan perniagaan dan teknikal yang telah dikemukakan, rekod kadar aduan dan kepuasan pelanggan serta prestasi syarikat-syarikat ini dalam melaksanakan inisiatif infrastruktur lain. Ini termasuk faktor sumbangan kepada projek penyediaan perkhidmatan sejagat ataupun USP seperti jendela fasa 1
dan projek penaiktarafan 4G yang selaras dengan komitmen MCMC untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kecemerlangan perkhidmatan. Menjelang penguatkuasaan permohonan lesen kelas pemberian perkhidmatan aplikasi mulai 1 Januari 2025, buat masa ini kerajaan tidak berhasrat menyekat perkhidmatan media sosial dan pesanan internet yang gagal memohon lesen tersebut sebaik penguatkuasaannya bermula. Tegas Menteri Komunikasi sekatan adalah langkah terakhir yang akan dilaksana kerajaan. Bagaimanapun penyedia perkhidmatan digesa mengambil tanggungjawab untuk mewujudkan ekosistem selamat kepada pengguna. Penggunaan soket elektrik dalam bas dilarang untuk sementara waktu. Jelas Menteri Pengangkutan, ia susulan insiden remaja maut terkena renjatan elektrik ketika cas telefon dalam bas ekspres. Larangan sementara dibuat hingga siasatan insiden itu selesai. Kementerian berkenaan memberi tempoh 14 hari kepada pasukan petugas khas untuk menyediakan laporan lengkap mengenainya. Sementara itu, permit operasi syarikat bas ekspres yang terbabit insiden renjatan elektrik tersebut digantung. Syarikat berkenaan gagal audit tata amalan industri keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi aktiviti pengangkutan jalan 2010 ICCP. Audit ICOP memang sudah buat. Okay? Memang mereka gagal pun. So gagal tu dia akan, JPJ akan rujuk kepada APAD sebab untuk tindakan penggantungan adalah di bawah APAD. So APAD akan keluarkan surat tindakan terhadap mereka untuk satu tempoh. Tapi dalam tempoh itu mereka boleh buat rayuan kepada pihak pejabat menteri. Okay. Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC akan panggil Khazanah dan PNB untuk beri penjelasan berhubung kerugian pelaburannya dalam Fashion Valley. Prosiding dijadual berlangsung bulan depan. PAC akan memulakan prosiding berhubung dengan kerugian pelaburan oleh Khazanah Nasional Berhad dan Perbadanan Nasional Berhad PNB terhadap sebuah perniagaan fashion dalam talian tempatan iaitu Fashion Valley yang menyebabkan kerugian pelaburan dana awam berjumlah RM43.9 juta dengan memanggil Khazanah dan PNB. Dan prosiding insyaAllah dijangkakan akan diadakan pada Disember, minggu kedua Disember 2024. Khazanah dan PNB alami kerugian hampir 44 juta ringgit daripada penjualan pegangan minoritinya dalam Fashion Valley. Dalam pada itu, PAC turut memanggil semula pengurusan Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) bagi menjelaskan isu yang sedang melanda syarikat berkenaan. Prosiding ditetapkan minggu kedua Disember ini. Dan seperti semua sedia maklum, PAC sedang menjalankan prosiding berhubung pengurusan program penanaman padi dan setakat ini sebanyak 4 prosiding telah pun diadakan dengan seramai 12 saksi telah pun dipanggil memberikan keterangan dan juga penjelasan. PAC bimbang isu dan kemelut yang melanda nafas ini akan membawa kepada masalah yang lebih besar iaitu kekurangan baja kepada pesawah. Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025 berharap Amerika Syarikat dapat mempergiatkan pelibatannya di Asia Tenggara. Ini termasuk kerjasama dalam bidang pendidikan tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu penting memandangkan pendidikan merupakan pemacu utama pertumbuhan ekonomi, inovasi dan persefahaman bersama. Kuala Lumpur percaya perkongsian kukuh dalam bidang pendidikan akan memberi manfaat bukan sahaja kepada negara tetapi seluruh rantau ASEAN. Beliau berkata demikian dalam ucap utama pada dialog meja bulat Naib Chancelor Amerika Syarikat Malaysia Perkongsian dalam Pendidikan Tinggi 2024 di Ibu Negara. Baik saudara, sebelum ke perkembangan berita selanjutnya, kita ke Met Malaysia. Ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama pegawainya Ruzaimin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan status terkini taufan Yinzing yang sedang melanda kawasan di utara Pulau Luzon, Filipina yang membawa keadaan cuaca hujan lebat serta angin kencang yang sekitar 175
km per jam. Dan sistem ini bergerak ke arah barat dengan kelajuan sekitar 10 km per jam menuju ke Laut Cina Selatan dan jangkaan kelajuan angin di kawasan berkenaan dijangka akan meningkat beberapa hari lagi. Oleh itu, Met Malaysia telah mengemas kini amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua dan juga pertama bagi kawasan yang masing-masing tandakan warna jingga dan juga kuning yang berkuat kuasa sehingga ke 11 November ini. Bagi kategori tertinggi setakat ini iaitu kategori kedua yang ditandakan jingga, kelajuan angin bertiup di antara 50 hingga ke 60 km per jam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 4.5 meter. Bagi keseluruhan kawasan amaran, keadaan ini adalah amat berbahaya kepada aktiviti perkapalan, bot-bot kecil, aktiviti menangkap ikan dan juga termasuk aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Kita beralih pula kepada tinjauan cuaca semasa. Melalui Gema Radar diperhatikan keadaan cuaca lembap di kebanyakan kawasan di Semenanjung dengan hujan diperhatikan sedang berlaku di sekitar negeri Perlis sehinggalah ke negeri Johor, di negeri Pahang, Terengganu dan juga sebahagian kawasan di bahagian tengah dan juga selatan negeri Kelantan. Keadaan cuaca hujan terutamanya di sekitar utara Semenanjung, di bahagian di tengah dan juga selatan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga sebahagian kawasan di pedalaman negeri Selangor, pedalaman negeri Sembilan dan juga di utara dan juga timur negeri Johor dijangkakan mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Dan seterusnya pula pada awal pagi nanti keadaan cuaca hujan juga masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya di sekitar utara Semenanjung iaitu di utara negeri Kedah dan juga Perlis, di selatan negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, wilayah Persatuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Melaka, Johor termasuk juga di kawasan berhampiran pantai di sekitar negeri Terengganu, Pahang dan juga Kelantan. Seterusnya pula kita beralih tinjauan cuaca di Sabah dan juga Sarawak. Keadaan lembap juga diperhatikan pada ketika ini dengan keadaan cuaca hujan sedang berlaku di kebanyakan bahagian di Sarawak termasuk juga di bahagian pantai barat, bahagian pedalaman dan juga bahagian Kudat di Sabah. Keadaan cuaca hujan ini dijangkakan mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti terutamanya di sekitar bahagian selatan dan juga tengah Sarawak dan juga di bahagian barat Sabah. Dan seterusnya pula pada awal pagi nanti keadaan cuaca hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya di bahagian kawasan berhampiran pantai di bahagian selatan dan juga tengah Sarawak, di wilayah Persekutuan Labuan, bahagian barat Sabah serta di perairan Sandakan dan juga Tawau. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum. Tulislah yang baik-baik, jadilah Nurtizen. Senjata orang yang bijaksana adalah kertas dan pena. Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis 9 malam. Rancangan Forum Perdana Ehwal Islam dibawakan khas oleh Bank Islam. Amanah terjamin, nilai terhasil. Mewarnaimu hanya di TV1. Sebelas jualan hebat, dijamin harga rendah lagi jimat. 11 juta ringgit voucher di Shopee lah. Shopee bye. Beli sekarang. Jom raih
merayakan November Bulan Keluarga Kebangsaan 2024. Sertai Family Fun Run, Karnival Kasih Keluarga, Piknik Keluarga dan Rumah Kasih Madani. Nikmati kemeriahan di Pasar Keluarga X Salomak dan jualan Agro Madani. Anak-anak pasti teruja dengan aktiviti super duper, petting zoo dan sukan rakyat. Tunggu, ada hadiah jemputan bertuah menanti anda. Jangan lupa 9 dan 10 November ini, Sabtu dan Ahad, bawa keluarga ke Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Jumpa anda di sana. Sarawak jalin kerjasama dengan firma Emiriah Arab Bersatu teroka projek solar terapung di Empangan Murum. Perinciannya bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Zahira. Kerajaan Sarawak melalui Sarawak Energy Berhad SEB memeterai perjanjian kajian bersama Trilateral Malaysia dengan Abu Dhabi Future Energy Company PSJC, Masdar dan syarikat tenaga bersih Jentari untuk meneroka potensi bagi melaksanakan projek solar terapung di Empangan Murum. Menerusi kolaborasi itu, ketiga-tiga pihak akan melakukan kajian selama 12 bulan bagi membangunkan projek berkenaan dengan sasaran penjanaan tenaga solar sehingga 1 gigawatt. Perjanjian berkenaan dimeterai di Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu dengan SEB diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CEO Datuk Syarbini Suhaili, manakala Masdar dan Gentari masing-masing diwakili CEO syarikat Muhammad Jamil Al-Ramahi dan Susil Purohit. Majlis disaksikan Premier Dato' Peti Hitam Sri Abang Johari Tun Openg dan timbalannya Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan serta Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi. Bercakap dalam sidang media, Premier memberitahu projek tersebut dijangka akan menambahkan lagi pengeluaran tenaga boleh diperbaharui kepada Sarawak. Ia bakal merealisasikan sasaran negeri ini mengeluarkan 10 gigawatt tenaga pada 2030. Baik, sementara itu, Premier yang kini dalam rangka lawatan kerja ke Abu Dhabi berkata pelantikan Sarawak Energy Berhad SEB sebagai penaung global Majlis Tenaga Dunia WEC bukti dunia kini mengiktiraf kerajaan negeri mengurus sumber tenaga boleh diperbaharui dengan cekap dan berkesan. Jelas beliau, pengiktirafan itu didorong pelbagai faktor. Salah satunya, tadbir urus yang baik selari dengan matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Pelantikan dan pengiktirafan tersebut penting untuk Sarawak dan Malaysia amnya memainkan peranan dalam peralihan tenaga bersih. Premier juga berkata penglibatan agresif Sarawak dalam industri tenaga boleh diperbaharui akan memperluaskan lagi sumber ekonomi negeri ini. Malah bekalan tenaga yang mencukupi menjadi faktor utama menarik keyakinan pelabur ke Sarawak. Beliau berkata demikian selepas menjadi panel jemputan pada pameran dan persidangan petroleum antarabangsa Abu Dhabi 2024. SEB dilantik sebagai penaung WEC pada 29 Mac 2024, menjadikannya yang pertama dari rantau Asia Tenggara menyertai kelompok di serata Amerika, Eropah, Timur Tengah dan Asia. Menerusi persetujuan itu, SEB antara pemaju tenaga hidro utama di Asia Tenggara akan menyokong WEC dalam usaha memangkin peralihan tenaga di serata dunia. Berlatar belakangkan hutan hujan tropika yang menghijau dan menenangkan Kampung Budaya Sarawak SCV yang terletak di kaki Gunung Santubong menjanjikan pengalaman menakjubkan kepada pengunjung untuk meneroka kepelbagaian budaya masyarakat negeri ini. Sehingga kini, SCV kekal sebagai destinasi pilihan pelancong luar negara mahupun pengunjung tempatan. Baik, kita ikuti laporan yang disediakan Debbie Amadapadan. Sebagai sebuah muzium hidup, SCV menghimpunkan pelbagai kesenian, kebudayaan dan warisan yang mempamerkan etnik-etnik utama di Sarawak. Ia mempunyai 7 buah rumah etnik, Iban, Bidayah, Melanau, Melayu, Cina, Penan dan Orang Ulu. Selain menjadi pusat sehenti bagi pengunjung untuk menyelami sejarah warisan bumi Kenyalang, SCV turut menjadi lokasi pilihan penggambaran dan pementasan etnik melibatkan 26 drama sejak 1996. Warisan ni tak semua orang suka.
last year kita buat rentap The Battle of Bukit Saduk. Okey, rentap saja dah saya rasa dah buat 4 kali pementasan. 3 kali kita buat di Tasik ni adalah pentas kita. Inilah pentas kita. Kita latihan sebulan di sini. Penari-penari, artis-artis terjun dalam Tasik. Kita buat real life sesuatu kehidupan etnik tu. Okey. Selain tu di dalam drama tu kan kita akan tunjukkan budaya dia, budaya kahwin dia, pantang larang dia, semua kita, pakaian dia, lagu dia, permainan tradisional, semua kita serap. Selari peranannya sebagai pusat warisan, SCV berharap dapat menarik penglibatan lebih ramai generasi muda. Bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran, SCV menyediakan pelbagai bengkel dan kursus bersesuaian seperti tarian tradisional dan masakan kepada anak muda dan belia berumur 16 tahun ke atas. Satu challenge bagi saya, macam mana nak pertahankan macam di Kampung Budaya ni memang dah pusat dia, kita usahakan. Sebab tu satu program yang dah 13 tahun di Kampung Budaya Sarawak ni, kita buat program kemahiran. Program kemahiran ni secara tidak langsung minat anak-anak muda masuk dalam dunia warisan ni, dalam budaya warisan ni. Melalui penyertaan generasi muda, SCV yakin kisah serta naratif suku kaum di Sarawak akan terus dipelihara dan diketengahkan melalui setiap tarian dan lagu. Ini ditambah lagi dengan tarikan kulineri yang menampilkan pelbagai hidangan suku kaum menerusi Sarawak Ethnic Kitchen. Usaha berterusan SCV mempromosi budaya dan warisan masyarakat Sarawak telah berjaya menarik kehadiran hampir 70,000 pengunjung setakat September lepas. Ia membuktikan kepelbagaian budaya faktor tarikan pelancong ke Sarawak. Malah SCV menjadi lambang keharmonian rakyat negeri ini yang dapat hidup bersama sejak sekian lama. Debbie Amanda Padan, Berita RTM. Kuching bakal dimeriahkan dengan program bermukun se-Borneo yang menggabungkan 3 negara Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam bermula esok sehingga Ahad ini. Tahun ini Sarawak menjadi tuan rumah program tersebut selepas diadakan di Pontianak, Indonesia. Malaysia diwakili Radio Televisyen Malaysia RTM dan Brunei diwakili Radio Televisyen Brunei RTB, manakala Radio Republik Indonesia RRI mewakili Indonesia. Program ini menyediakan platform kepada ketiga-tiga negara untuk berkongsi budaya dan tradisi masyarakatnya daripada rumpun bangsa yang sama. Pertukaran pakej program telah dilaksanakan hampir setiap tahun, termasuk beberapa siri lawatan timbal balas selama 23 tahun penganjuran. Seramai 15 peserta terdiri daripada penggendang, penggesek biola dan pemanting gambus tiba di Kuching hari ini bagi menyertai program yang akan diadakan di RTM Kuching. Kali ini Malaysia diwakili oleh satu pasukan yang terdiri daripada RTM Sarawak, RTM Sabah dan RTM Labuan. Daya kreativiti dan inovasi kanak-kanak perlu dipupuk dan dibangunkan ke paras optimum agar mereka sedar tentang potensi dan kecenderungan diri. Ini seterusnya dapat menjungkil bakat yang ada dalam diri, berdaya cipta dan berkemampuan dalam menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, setiap anak dilahirkan dengan potensi serta kecenderungan berbeza. Justru ibu bapa serta pendidik bertanggungjawab mengenal pasti kecenderungan serta kelebihan yang ada pada kanak-kanak. Beliau memberitahu ia boleh dilakukan melalui pemerhatian berterusan, seterusnya merangsang kecerdasan dalam sesuatu bidang berdasarkan apa yang diminati anak mereka. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian pada perasmian Sarawak Preschool Kids Got Talent edisi ke-7 di Kuching. Seorang penjawat awam di Serike rugi lebih RM58,000 setelah tertipu dengan skim pelaburan tidak wujud. Ketua Polis Daerah Serike, Superintendent Aswandi Anis menerusi kenyataan media berkata, lelaki yang berusia 55 tahun sebelum itu tertarik dengan skim pelaburan Evertrade yang dilayar di media sosial.
Mangsa kemudiannya telah menghubungi ejen pelaburan dan diarah menyertai kumpulan pelaburan menerusi aplikasi Telegram. Mangsa yang tertarik dengan tawaran dan pulangan yang dijanjikan telah membuat transaksi wang secara berperingkat ke beberapa akaun berbeza bermula hujung Oktober hingga awal November ini berjumlah RM58,800. Walau bagaimanapun, mangsa menyedari ditipu setelah tidak mendapat pulangan yang dijanjikan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma. Penyerahan bantuan keuangan kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam di Sabah diteruskan ke zon pedalaman. Laporannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik Zahira, 66 buah sekolah dan badan keagamaan bukan Islam zon pedalaman atas menerima bantuan kewangan negeri berjumlah 8.42 juta ringgit. Bantuan itu melibatkan 283 kelulusan bagi tahun 2024 kepada 7 daerah, iaitu Tambunan, Keningau, Suk, Nabawan, Pegalungan, Tenom dan Kemabung. Penerima terdiri 38 buah sekolah yang diperuntukkan 3.83 juta ringgit, 225 gereja 3.53 juta ringgit, 19 tokong 960 ribu ringgit dan sebuah kuil yang mendapat 100 ribu ringgit. Majlis berlangsung di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chonghua. Penyampaian bantuan disempurnakan Pembantu Menteri Kerja Raya, Datuk Robert Tawik mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Bantuan ini merupakan sesi ketiga selepas zon Pantai Barat Selatan dan zon pedalaman bawah. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Jeffrey berkata, bantuan ini merupakan pelengkap bagi meringankan beban pihak sekolah dan badan-badan keagamaan bukan Islam di negeri ini. Kerajaan negeri memperuntukkan 56.75 juta ringgit kepada pihak berkenaan dalam belanjawan 2024 bagi memastikan kemudahan yang disediakan dalam keadaan selamat dan selesa. Daripada jumlah itu, 24.15 juta ringgit diagihkan kepada sekolah-sekolah dan 32.6 juta ringgit untuk badan-badan keagamaan bukan Islam. Permohonan bantuan kewangan tahun 2025 akan dibuka bermula 2 Januari hingga 31 Mac 2025. Borang permohonan boleh diakses di laman web Kementerian Kewangan Negeri Sabah. Majlis Agama Islam Sabah MUIS telah mengagihkan 140 juta ringgit zakat yang diterima tahun lalu kepada golongan asnaf, fakir, miskin, mu'alaf dan fisabilillah. Exco Agama dan Pendidikan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, MUIS mengutip 145 juta ringgit zakat bagi tahun 2023. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita di Istana Sri Kinabalu selepas bersama-sama Yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Datuk Mahiruddin menyaksikan majlis penyerahan zakat perniagaan oleh anak syarikat Yayasan Sabah Benta Wawasan Sendirian Berhad. Zakat berjumlah RM2.190 bagi tahun 2022 ini diserahkan pengurusi Benta Wawasan Sendirian Berhad, Datuk Karim Abdul Wahid, kepada Yang di-Pertua MUIS, Datuk Seri Panglima Yahya Husin. Kita doakan semoga pada tahun mendatang Benta Wawasan dan anak-anak syarikat Yayasan Sabah akan terus maju jaya dan dapat lagi menyumbang untuk menunaikan zakat perniagaan mereka. Zakat ini diharapkan dapatlah disampaikan kepada golongan-golongan asnaf dan masyarakat yang memerlukan. Mudah-mudahan ini akan dapat membantu meringankan beban kehidupan golongan-golongan yang kurang bernasib baik di seluruh negeri Sabah. Orang ramai khususnya individu yang berisiko dijangkiti HIV disaran menyertai program profilaksis pra-pendedahan PrEP. Program berkenaan menawarkan 3 perkhidmatan iaitu saringan awal, kaunseling dan rawatan pencegahan melalui ubat PrEP. Di Sabah terdapat 3 klinik di bawah Kementerian Kesihatan menyediakan klinik PrEP iaitu Klinik Kesihatan Putatan, Sandakan dan Tawau.
Saya berharap orang luar boleh mewar-warkan kepada seluruh masyarakat, terutamanya golongan yang berisiko, untuk datang ke klinik-klinik yang saya sebutkan tadi, untuk datang mendapat rawatan pencegahan HIV iaitu PrEP. Dr. Nick Farah memberitahu RTM ketika ditemui selepas menjadi tetamu sembang ekspresi Sabah FM bertajuk penyakit AIDS, stigma masyarakat. Beliau berharap golongan yang berisiko dijangkiti HIV memanfaatkan perkhidmatan yang disediakan di klinik PrEP bagi mengurangkan risiko penularan HIV. Kurang berkemampuan bukan lagi alasan bagi penunggang motosikal berkuasa tinggi untuk memiliki lesen B penuh. Ia susulan pelaksanaan program khas peralihan lesen memandu Malaysia LLM Kelas B2 atau B1 kepada LLM Kelas B berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Ikuti perkongsian wartawan Muhammad Raid Roslan yang meninjau pelaksanaan program ini di Sabah. Program ini menawarkan bayaran serendah RM160 kepada pemilik lesen B2 atau B1 untuk mendapatkan lesen B penuh. Kita anggarkan dalam penjimatan yang dilaksanakan yang dapat menerima manfaat daripada calon adalah dalam sekitar 3 ke 400 lah, sebab harga untuk mendapatkan lesen berpenuh sebelum ini dalam sekitar 5 ke 700, tapi dengan pelaksanaan program khas peralihan ini calon hanya membayar RM160 sahaja dengan latihan penyesuaian selama 2 jam di Litar. 3 elemen penting perlu dipelajari sebelum mendapatkan lesen B penuh menerusi latihan yang mudah dan cepat. Rakan-rakan ada yang di luar sana, kebanyakannya memang tidak ada lesen B penuh. Jadi sekarang ini bila kerajaan telah memberi peluang, ambillah peluang ini, upgrade ataupun ambil B full dari masa ke semasa. Kami akan melatih mereka supaya mereka lebih berpengetahuan tentang pengendalian motosikal berkuasa tinggi dan mempunyai kemahiran mengawal motosikal dan mempunyai sikap selamat menunggang apabila berada di atas jalan raya. Isu dan cabarannya adalah bagi peringkati Institut Pemandu adalah dari segi facilities lah. Kebanyakan bila kita tengok rekod-rekod sijil pengajar dan juga sijil kenderaan Institut Pemandu tu kebanyakannya untuk kenderaan tu agak limited lah, agak kurang. Pemegang lesen B1 dan B2 yang memiliki lesen melebihi 10 tahun layak memohon lesen B penuh menerusi program ini. Syarat dan kelayakan boleh diperiksa menerusi aplikasi MyJPJ, portal MySikap Awam dan kaunter JPJ terdekat. Tanpa lesen B penuh yang sah, penunggang motosikal berkuasa tinggi boleh dikompaun sehingga RM300 di bawah Seksyen 26 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Sejumlah 13,617 notis dikeluarkan kepada penunggang motosikal berkuasa tinggi yang tidak memiliki lesen B penuh di Sabah. Justru rebutlah peluang yang ditawarkan ini untuk mendapatkan lesen pada harga lebih rendah sekaligus mengelak dikenakan kompaun. Muhammad Raid Roslan, RTM. Pekebun kecil koko di Sabah digesa meningkatkan pengeluaran biji koko berikutan harga komoditi itu yang tinggi pada masa kini. Harga biji koko kini mencecah RM18 hingga RM23 sekilogram berbanding hanya RM8 tahun lepas. Ketua Pengarah Lembaga Koko Malaysia LKM Datuk Ramli Kasin berkata kenaikan harga komoditi ini merupakan peluang pekebun kecil menambah pendapatan. Beliau berucap dalam perasmian kursus teknologi pascatuai koko Zon Pantai Barat Utara di Kota Marudu. Katanya LKM telah melaksanakan pelbagai usaha untuk membantu meningkatkan pengeluaran koko. Antaranya kursus teknologi pascatuai koko ini yang bertujuan melatih pekebun kecil meningkatkan kualiti biji koko serta nilai pasaran produk koko tempatan. Penekanan diberikan terhadap amalan pertanian baik GAP bagi menghasilkan biji koko berkualiti tinggi dan memenuhi permintaan industri hiliran yang semakin meningkat terhadap koko berperisa unik dan bertaraf premium.
Pendekatan ini dapat menggandakan nilai pasaran koko tempatan sekaligus meningkatkan pendapatan pekebun kecil. 80 pekebun kecil di bawah seliaan LKM dan pekebun kecil dari kawasan pedalaman Sabah menyertai kursus ini. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu untuk petang ini. Kembali bersama dengan Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Zahira. Baik, terima kasih Redwin. Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA, mengesahkan tidak pernah berunding dengan mana-mana pihak yang mendakwa menerima tawaran penjualan saham Sabah FC. Presidennya Datuk Syahelmi Yahya berkata SAFA tidak pernah bertemu individu atau dengan mana-mana wakil bagi pihak yang mendakwa mendapat tawaran penjualan saham Sabah FC. Ini termasuk memaklumkan kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkaitan penjualan saham Sabah FC. Kenyataan dikeluarkan untuk menjelaskan pendirian SAFA dan Sabah FC bagi mengelakkan sebarang kekeliruan atau salah faham berkaitan dakwaan tersebut. Datuk Syahelmi menegaskan SAFA tidak pernah bertemu individu atau dengan mana-mana wakil bagi pihak yang mendakwa mendapat tawaran penjualan saham Sabah FC. Beliau mengulas mengenai kenyataan dalam laman Facebook DSAT ditawarkan mengambil alih Sabah FC. DSAT dalam laman tersebut mengucapkan terima kasih kepada Presiden SAFA merangkap timbalan Ketua Menteri selepas bersetuju menawarkan Sabah FC sekaligus kononnya mengesahkan tawaran sudah dimaklumkan kepada Ketua Menteri Sabah. Tulislah yang baik-baik, jadilah Nurtizen. Senjata orang yang bijaksana adalah kertas dan pena. Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis 9 malam. Rancangan Forum Perdana Ehwal Islam dibawakan khas oleh Bank Islam. Amanah terjamin, nilai terhasil. Mewarnaimu hanya di TV1. Sebelas jualan hebat, dijamin harga rendah lagi jimat. 11 juta ringgit voucher di Shopee lah. Shopee bye. Beli sekarang. Jom meraihkan November Bulan Keluarga Kebangsaan 2024. Sertai Family Fun Run, Karnival Kasih Keluarga, Piknik Keluarga dan Rumah Kasih Madani. Nikmati kemeriahan di Pasar Keluarga X Saloma dan jualan Agro Madani. Anak-anak pasti teruja dengan aktiviti super duper, petting zoo dan sukan rakyat. Tunggu, ada hadiah cabutan bertuah menanti anda. Jangan lupa 9 dan 10 November ini, Sabtu dan Ahad, bawa keluarga ke Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Jumpa anda di sana. Bertemu kembali. Dua lokasi pelombongan unsur nadi bumi bukan radioaktif NRREE diluluskan membabitkan keluasan kira-kira 400 hektar. Antara perincian dari Negeri Sembilan bersama Suliana Muhammad Safwan. Silakan Suliana. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, prosedur operasi standard SOP tambahan juga telah diluluskan kerajaan negeri sebagai panduan untuk langkah keselamatan. Kita telah mendapat lampu hijau untuk kita melombong hari ini. Cuma peraturan ataupun SOP itu daripada kerajaan negeri, dan saya dah maklum daripada mesyuarat yang lepas bahawa kita telah setuju, kita telah baiki, kita telah bawa prosedur SOP itu semua, dan kita yakin bahawa itu yang terbaik, dan telah kita ada buat beberapa kali perubahan terhadap SOP tersebut. Bagaimanapun katanya, Kerajaan Negeri Sembilan hanya membenarkan pelombongan membabitkan kawasan tanah kerajaan negeri, individu atau syarikat. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sembilan terus mempergiat program kesedaran kanser reproduktif wanita WCare. Usaha itu bagi meningkatkan kesedaran golongan wanita mengenai kepentingan saringan kanser cervix dan kanser payudara. Pengarah LPPKN Negeri Sembilan Azlan Shah Nazruddin berkata, program WCare dilaksanakan di 50 klinik Nur Sejahtera yang berdaftar dan 15 pusat keluarga bergerak di seluruh negara.
Ujarnya, sebanyak 1,800 program pemeriksaan mamogram menerusi program WK telah dilaksana setiap tahun di Negeri Sembilan. Kalau kita lihat di Negeri Sembilan ni baiklah, masih baik lagi. Tetapi namun begitu, kita dah kalau ikutkan dari segi data, setahun kita buat lebih kurang 1,800 bagi pemeriksaan mamogram. Dalam masa yang sama, kita dapat mengesan jugalah ada kes-kes yang positif. Jadi sebab itulah kita harus menekankan usaha ini untuk kita terus mempromosikan supaya pengesanan awal itu boleh menyelamatkan nyawa. Menurutnya, langkah tersebut juga bagi membolehkan penyakit dirawat lebih awal dan berkesan sekaligus meningkatkan kadar kelangsungan hidup mereka. Beliau ditemui RTM dalam majlis perasmian program WKN Warwick's USSNS Women's Cup 2024 bersempena Bulan Keluarga Kebangsaan di Sendayan. Program merupakan kolaborasi antara LPPKN Negeri Sembilan dengan Persatuan Bola Sepak Wanita Negeri Sembilan. Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Port Dickson akan meningkatkan penguatkuasaan terhadap kegiatan lumba haram serta samsing jalanan yang sering kali berlaku di Lebuh Raya Seremban Port Dickson SPDH. Ketua Polis Daerah Port Dickson Superintendent Maslan Udin berkata, penguatkuasaan tertumpu pada hujung minggu berikutan kehadiran pengunjung ke daerah itu melebihi 60,000 orang. Sebelum ini, kebanyakan tangkapan dibuat di laluan kegiatan lumba haram dan samsing jalanan bermula kilometer 17 hingga 25. Ia berikutan faktor muka bumi yang lurus dan tidak berbahaya. Jadi untuk lumba haram ataupun yang melakukan menggunakan penunggang secara berbahaya, kita telah jalankan ops padu di bawah bahagian trafik dan operasi itu dijalankan secara berterusan. Dan tangkapan kita memang kita teruskan kepada mereka-mereka yang melakukan kesalahan, terutamanya yang melalui daripada highway Lebuh Raya SPDH ni menuju ke daerah Port Dickson. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Port Dickson. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Negeri Sembilan, dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Zahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Baik, terima kasih Suliana. Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Felcra Berhad diarah memberi penjelasan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC berhubung prestasi penjualan bangunan komersial semarak 20 di Ibu Negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penjualan bangunan terbabit dijalankan secara tender terbuka dan mengikut harga pasaran. Usaha itu sekaligus dapat mengurangkan bebanan kewangan Felcra. Kami merasakan bahawa Felcra masih boleh bertahan untuk duduk di ibu jabat yang lama dan tidak ada keperluan untuk berpindah dan commercial complex yang saya sebutkan, servis apartmen dan koridor dan sebagainya patut dijual, ya. Jadi lebih mudah jika dijual secara en bloc, ya, keseluruhannya. Jadi saya akan minta pengurusi Felcra dan juga CEO Felcra untuk memberikan penjelasan kepada PAC agar PAC jangan tangkap muat saja apa maklumat yang diperolehi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat penyelarasan antara Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dengan exco luar bandar di Alor Gajah. Bilangan warden di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM ditambah bagi meningkatkan pemantauan terhadap pelajar. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata langkah tersebut bagi menangani kes buli yang dilaporkan di institusi berkenaan. Kementerian tegasnya memandang serius isu terbabit. Tetapi kita
kalau kita lihat dalam kes-kes ni kebanyakannya berlaku antara pelajar dengan pelajar. Jadi bagi saya antara yang kita telah bincang daripada awal lagi dalam kes sebelumnya adalah kita tingkatkan hubungan antara warden kita dengan para pelajar. Jadi bilangan anggota warden kita itu mungkin kita daripada awal lagi kita telah tingkatkan bilangannya supaya pengawasan kepada para pelajar itu lebih dekat dan faktor kesedaran kepada para pelajar ini dapat dibuat dari. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pertandingan e-sports sekolah dalam kem Angkatan Tentera Malaysia di SMK Kem Terendak, Melaka. Hasil siasatan kes buli dan dera melibatkan pegawai kadet UPNM yang diumum esok tiada kaitan dengan siasatan polis. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusti Muhammad Isa berkata, siasatan dalaman UPNM itu tertumpu tindakan disiplin dan undang-undang. So, kalau kita ada keputusan siasatan dalaman, kita akan maklumkan pihak AGC. Asal polis, kalau kita ada kes, kita tuduh di mahkamah. Mungkin siasatan dalaman tu dia boleh mungkin ditamat, bukan tamat, dikeluarkan daripada program tu ke, keluar daripada asrama ke, that one I don't know. Itu siasatan dalaman. So setiap universiti ada sistem dia, ada sistem dan peraturannya. Terdahulu, Menteri Pertahanan memaklumkan siasatan berhubung kes buli pegawai kadet Akademi Latihan Ketenteraan ALK UPNM akan dimuktamadkan esok. Kajian penilaian ketersediaan 5G untuk industri Malaysia akan dijalankan MCMC bersama MIDA. Ia bertujuan menganalisis jurang penerimaan 5G dalam kalangan syarikat dalam industri yang dikenal pasti. Fokusnya menilai kesediaan syarikat mengadaptasi teknologi berasaskan 5G dan cabarannya. Juga dapatkan input untuk inovasi yang lebih baik dan tingkatkan kualiti penyedia perkhidmatan. Syarikat-syarikat boleh mengambil bahagian dengan mengakses portal kajian menerusi pautan tertera. Kajian dijadual berlangsung hingga 1 Disember ini. Sebarang perubahan tempoh kajian akan diumum menerusi laman sesawang rasmi MCMC. 10 lelaki yang menyamar sebagai anggota polis untuk menyamun berjaya diberkas. Suspek bergiat aktif sejak Julai lalu menyasarkan penunggang motosikal di Lebuhraya. Pihak polis turut merampas 7 buah motosikal, 1 enjin dan 1 chassis. Hasil semakan mendapati 7 daripada 10 orang suspek yang ditahan mempunyai 26 rekod jenayah lampau berkaitan dengan kesalahan jenayah dan 10 rekod lampau kesalahan dadah. Suspek dipercayai bergerak secara berkumpulan. Hasil tangkapan ini, polis berjaya menyelesaikan 10 kes samun sekitar Selangor. Kesemua suspek diserahkan kepada IPD Sungai Buloh. Kes disiasat di bawah Seksyen 395-170 Kanun Keseksaan. 5 individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kuantan atas dakwaan cederakan seorang lelaki guna pisau Jun lepas. Mereka dipercayai lakukan perbuatan itu di sebuah bangsal kuda di Jalan Teluk Sisik, Kuantan. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 324 dan 34 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan penjara sehingga 10 tahun atau dengan denda atau dengan sebat atau dengan mana-mana daripada 2 hukuman itu. Setiap tertuduh dibenar diikat jamin RM7,000. Mahkamah juga arahkan mereka lapor diri setiap bulan ke Ibu Pejabat Polis daerah dan tidak dibenar ganggu mangsa. Sebutan semula kes 11 Disember ini. Pulau Bidong bakal digazetkan sebagai Taman Negeri Terengganu menjelang akhir tahun ini. Proses pewartaan dijangka selesai tidak lama lagi.
Pengarah Majlis Pengurusan Taman Negeri Terengganu Tengku Muhammad Arifin Tengku Abdul Rahman berkata, usaha itu menjadikan Pulau Bidung Taman Negeri Terengganu keempat diwartakan. 3 lokasi sebelum ini Taman Tanah Bencah Setiu, Tasik Kenyir dan Pulau Tenggol. Pengisytiharan Pulau Bidung akan meningkatkan lagi usaha memelihara serta memulihara ekosistem dan biodiversiti. Jadi kita akan kena pasti plot-plot ataupun lot-lot yang boleh kita buka dan tutup. Kita tak akan buka semua dan kita tak akan tutup semua. Sebab tu kita kata tadi dia kawasan menjaga kawasan perlindungan yang berjaya adalah dinamakan sebagai strict protected. Penuh, protected yang penuh. Walau bagaimanapun kita kena consider berkaitan dengan ekopelancongan. Kita kena buka juga sedikit. Jadi sebab itulah selepas pada ini kita akan berbincang lanjutlah dengan player-player yang so-called champion to that area seperti museum dan juga UMT dan juga perikanan untuk kita kena pastilah yang mana waktu mana kita perlu tutup dan waktu mana kita perlu buka. Perairan Pulau Bidung yang kaya dengan terumbu karang memiliki 36 kawasan selamat scuba dan terhad kepada lawatan harian sahaja. 38,500 liter minyak diesel serta 2 tangki skid dirampas membabitkan nilai keseluruhan RM982,035. Rampasan dilakukan dalam satu serbuan di tapak projek pemuliharaan muara Sungai Setiu di Kampung Mangkuk, Setiu. Pengarah KPDN Terengganu Saharudin Muhammad Kia berkata serbuan dilakukan 12 pegawai penguatkuasa KPDN dan 11 pegawai PDRM hasil risikan selama 2 minggu. Pemeriksaan lanjut mendapati syarikat tersebut gagal mematuhi peraturan lokasi penyimpanan bahan bakar berkenaan seperti yang termaktub dalam permit. Malahan pemegang permit berkenaan turut disyaki mempunyai dalam milikan minyak diesel yang melebihi dari had kuantiti yang dibenarkan di dalam permit. Jadi dianggarkan terdapat lebih kurang 23,000 liter minyak diesel berada di dalam lori tangki dan 15,500 liter minyak diesel di dalam kedua-dua buah skid tank yang ditempatkan di tapak projek inilah. 2 orang lelaki warga tempatan disyaki pengurus tapak projek dan pemandu lori berumur 35 dan 36 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Pasar Malam Kanga kembali dibuka selepas 26 tahun. Ia bertempat di tengah-tengah Bandar Kangar, lokasi asal sebelum ia ditutup pada 1998. Pembukaan semula pasar itu bertujuan rancakan aktiviti sosioekonomi setempat. Buat permulaan, 120 tapak niaga disedia melibatkan jualan pelbagai jenis barangan keperluan harian. Pasar Malam Kanga turut dilengkapi kemudahan asas termasuk ruang solat dan tandas. Pasar malam di Perlis ni khas di Kanga ni merupakan macam satu pesta sebab ia menjadi satu tempat orang ramai berkunjung. Dia juga menjadi macam seolah macam satu hiburan orang datang pilih barang dan harga ni. Saya berharap peniaga-peniaga di Pasar Malam Kanga ni menjual barang dengan penuh tertib dengan harga yang murah dengan disebab apa charge yang kita kenakan untuk tapak ni sangat murah. Orang begitu ramai berpusu datang hingga ke parking kereta di ujung sana pun penuh. Alhamdulillah lah di sini boleh dikatakan akan mengambil kembali cerita 30 tahun yang lalu iaitu di tapak Pasar Malam Kanga ni memang di sini memang riuh hendaknya di sinilah di depan tapak pasar di depan Pasar Lama Kanga. Pasar Malam Kanga beroperasi setiap Rabu. Peniaga kecil di Perlis disaran laksana kaedah pembayaran tanpa tunai. Ia dapat memudahkan pelanggan, seterusnya tingkatkan pendapatan peniaga berkenaan.
Perlis ni telah menuju kepada cashless ini. Pasal malam ini juga kebanyakan peniaga ini yang berdaftar dan juga berdaftar dengan kita ini, kita menggalakkan mereka untuk penggunaan cashless ini. Dengan mudah hari ini orang tak ada bawa dah cash, dia boleh saja bawa untuk scan QR code untuk berjual beli. Walaupun beli makanan-makanan yang simple pun, kita tengok tadi ada dah gerai-gerai yang hanya ayam gunting pun dia dah ada, boleh kita buat cashless, mudah untuk pembayaran. Penekanan terhadap transaksi digital selari Pelan Digital Perlis 2021-2025. Usaha memperkasa tata kelola baik dan integriti untuk bantras rasuah akan dipergiat SPRM Perak. Pelaksanaannya beri fokus kepada aspek pendidikan untuk tingkatkan kesedaran masyarakat. Selain daripada kita tindakan menyiasat untuk melihat siapa yang melakukan kesalahan tersebut, dalam masa yang sama juga kita kena melihat pada isu tata kelola. Kerana isu tata kelola juga merupakan satu isu yang perlu kita perkemaskan untuk kita mengelak daripada berlaku penyelewengan dalam perolehan dan juga ketirisan pada hasil kerajaan. Beliau menyatakannya pada sidang media Majlis Perasmian Pejabat SPRM Cawangan Manjung. Sebelum ini, bangunan tersebut merupakan Perpustakaan Awam Setiawan yang beroperasi sejak 1990. Ia kemudian diserah kepada SPRM Perak pada Jun 2024. DSAT Group Sendirian Berhad masih belum menerima maklum balas daripada Darul Aman Football Club Sendirian Berhad DAF-CSP berhubung tawarannya untuk mengambil alih pengurusan syarikat itu sekaligus menjadi pemilik pasukan Kedah Darul Aman KDAFC. Pengerusi Eksekutif Kumpulan DSAT Group, Datuk Sri Azizul Tandik berkata pihaknya masih menantikan jawapan daripada pengurusan KDAFC selepas surat tawaran pengambil alihan dihantar kepada KDAFC Ahad lalu. Jelas Datuk Sri Azizul pihaknya serius untuk mengambil alih KDAFC bagi memastikan masalah hutang yang membelenggu pasukan dapat diselesaikan. Ia sekaligus dapat menaikkan semula semangat pemain dan pegawai pasukan itu untuk terus memberikan saingan dalam kancah Liga Super dan saingan Piala Malaysia yang akan bermula hujung bulan ini. Ketika dihubungi RTM, beliau berharap pihak pengurusan KDAFC dapat mempertimbangkan tawaran pengambil alihan tersebut demi kelangsungan pasukan Sang Kenari. Bagi melaksanakan misi mempertahan maruah, mencipta secara setiap pertemuan takkan jenta dengan asalkan satu perjuangan, satu suara akan yang direncana di dada dalam memburu takkan kehaduan dengan terbicara silakan sampai kenangan. Baik saudara, sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti merdeka. Saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.